Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, bertemu lagi kita dalam rancangan Sembang Selangor di Light Blue Studio. Terima kasih kepada penonton yang sentiasa menunggu rancangan ini. Ya, terima kasih bersama saya, saudara Fuadi. Apa khabar hari ni Abang Fuadi? Baik, sihat. Ya, dalam minggu ni kita sihat okey? Okey, alhamdulillah. Dalam minggu ni kita semangat bersukan. Anak muda, pastikan anda juga bersukan selalu ya. Kerana kita dah masuk fasa keempat, jadi dalam aktiviti bersukan boleh dilakukan. Baiklah, Abang saudara Ad, kita ada topik-topik menarik pada minggu ni. Yang pertama, kita terus pada soalan lah. Apa inisiatif Selangor bagi membaik pulih peniaga-peniaga berdaftar di Selangor ini? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam program Sembang Selangor untuk episod yang seterusnya lah. Seperti yang kita ambil maklum bahawa Belanjawan 2022 telah mengemukakan beberapa usaha untuk memastikan bahawa usahawan negeri Selangor ni terus mapan dan berdaya maju, bersesuaian dengan keadaan sekarang lah. Sebab kita tahu banyak peniaga yang terpaksa gulung tikar dan juga kehilangan pendapatan akibat pandemik COVID-19 yang kita tak tahu bila akan berakhir. Dan antara perkara yang telah dibangkitkan ataupun ditengahkan ialah peluang memulihkan perniagaan melalui pinjaman hijrah Selangor. Di sini bahawa dimaklumkan bahawa hijrah Selangor telah menawarkan pembiayaan pinjaman perniagaan bermula daripada 10,000 sehingga ke 100,000 dengan nilai faedah yang rendah, iaitu 4%. Dan penambahbaikan tersebut akan bermula pada tahun hadapan, iaitu melibatkan 120 juta bagi pembiayaan kepada usahawan dan juga skim pembiayaan baru melibatkan usahawan-usahawan yang berpotensi ke tahap yang lebih tinggi, iaitu industri kecil dan sederhana, serta sasaran awalnya pembiayaan sebanyak 10 juta. Dan di sini ada beberapa pakej yang telah Hijrah Selangor telah nyatakan, ialah skim pembiayaan agro yang melibatkan 2,000 usahawan tani dengan pembiayaan maksimum sebanyak 26,000. Dan ini adalah satu strategi utama kerajaan negeri, iaitu di samping memberikan bantuan pembiayaan, ia juga adalah usaha bagi memastikan peniaga ini dapat mengembangkan perniagaan lah, sekaligus dapat menjana pendapatan. Dan ini satu usaha yang sangat baik. Dan saya tengok pun dari segi syarat-syarat pun telah mula dilonggarkan. Dan kalau ada kawan-kawan yang nak buat pinjaman, bolehlah hubungi pejabat hijrah berdekatan kawasan. Ya, kerana syarat begitu mudah kan, jadi senang untuk kita membuat permohonan pinjaman. Sebab saya bukan pegawai hijrah, nak lebih nak tanya lanjut kena jumpa pegawai hijrah ni. Baik, saudara Fuad, itu dalam sektor perniagaan lah, tapi ada juga dia masuk kepada sektor pertanian. Baiklah, yang utamanya sektor pertanian ni di Selangor ni kata orang yang utama lah. Baik pun di negara lah sebenarnya. Penanaman padi, saudara Fuadi, kadar tuaian padi yang semakin menurun beberapa musim ini Abang Fuadi. Jadi menyebabkan pesawat ini mengalami kemeruduman pendapatan. Ada juga yang mengalami kerugian lah. Jadi apakah cara atau inisiatif Selangor dalam bagi menangani hal ini? Okay, kalau berkaitan dengan pertanian ni, kita pun tahu sektor yang paling terjejas sekarang ialah sektor sawah lah. Kalau kita tengok dalam sidang DUS sebelum ini pun, YB Rozana pun ada membagikan isu berkenaan dengan kadar penanaman padi yang jatuh merosot dan menjejaskan pendapatan sawah lah. Salah satu faktor utamanya antara isu yang dibagikan ialah berkenaan dengan harga racun dan juga baja yang meningkat sekitar 40 hingga 50%. Dan ini jelas membebankan pesawah. Rata-rata pesawah di kawasan, terutama kawasan Dua Permatang ini, merasakan bahawa pendapatan mereka ni terus menurun. Kalau ikutkan sekarang, harga semasa untuk padi untuk 1 tan ialah bernilai lebih kurang 1,250. Ini yang terkini lah. Dan kebanyakan pesawah ini yang sebelum ini mendapat 10 tan hanya mendapat lebih kurang 5 hingga 6 tan untuk 1 ekar, 1 keping sawah lah. Dan situasi ini menyebabkan pesawah merasakan ada kerugian di situlah. Sebab kita tahu setahun sawah di kawasan
sekitar Selangor ni hanya 2 kali lah. Satu lebih kurang penanaman padi lebih kurang 120 hari untuk setiap musim. Dan jadi Selangor berusaha sebaik mungkin lah. Dan saya tahu, saya mengetahui bahawa YBSku baru-baru ini ada mengumumkan Selangor akan membuat smart sawah, iaitu satu kerjasama menyelaraskan penanaman padi bagi memastikan bahawa kadar tuaian padi itu lebih tinggi pada masa akan datang. Semua kerjasama pun dah dibuat dan saya mengharapkan agar isu pesawah ni dapat diambil perhatian oleh kerajaan di Selangor lah. Kerana ini merupakan sumber pendapatan mereka. Marahan padi juga di Selangor ini juga antara pengeluaran terbesar di negara kita, iaitu Malaysia. Baiklah, itulah inisiatif Selangor dalam menangani hal isu padi ini. Kerana saya mendengar ada syarikat swasta yang akan bersama-sama dengan Selangor lah untuk menangani isu ini. Baiklah, dalam belanjawan 2022 juga disebut dalam sektor nelayan, bantuan bagi sektor nelayan. Jadi bantuan dari dalam sektor nelayan ni pula abang, saudara Fuadi, apakah dia sebenarnya bantuan tu? Okey, kita ambil maklum sektor nelayan juga, perikanan juga harus diambil perhatian kerana menjadi sumber utama kepada makanan. Dan antara isu utamanya lah hasil tangkapan lah. Jadi kerajaan Negeri Selangor baru-baru ini telah mengumumkan inisiatif membantu para nelayan, iaitu memberikan alat pengesan lokasi ikan atau fish finder dan juga sonar yang telah diberikan pada minggu lepas di JT Kuala Selangor, iaitu di pejabat LKN. Dan saya ucapkan terima kasih lah kepada kerajaan Negeri Selangor yang telah memberikan sumbangan bernilai lebih kurang RM400,000, iaitu berbentuk alat pengesan ikan dan juga voucher petrol. Dan saya rasa ini merupakan satu usaha yang baik bagi memastikan hasil tangkapan mereka lebih banyak dalam masa akan datang, dan juga ia menjadikan pendapatan mereka lebih lumayan lah untuk masa akan datang. Semoga apa yang diberikan oleh Selangor dapat memberi peningkatan kepada hasil pencarian kita lah sama-sama. Baiklah, saudara sekalian, terima kasih kerana menonton. Ini adalah Selangor Kini, akhbar rasmi Kerajaan Selangor di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Anda boleh dapatkan di pejabat DUN berdekatan dengan anda. Baiklah saudara, sehingga kita bertemu lagi. Jika ada sebarang cadangan ataupun idea menarik, bolehlah like, share dan komen di bawah ini. Jika ada sebarang maklumat, bolehlah teruslah kepada komen kepada kami ataupun email kepada kami. Sehingga bertemu lagi di minggu hadapan. Sembang Selangor terbaik.